Kembali lagi bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Tadi saya dah war-warkan. Ya, tetamu kita yang pertama kita bawakan Dr. Aizal kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang untuk memeriahkan lagi Selamat Malam Malaysia ni. Tengok pakaian doktor pun bermain Doktor. Okey Doktor, baiklah. Bila kita bercerita pasal perjuangan ya, prihatin lagi barisan hadapan macam doktor sendiri, kalau boleh kongsikanlah pengalaman dia. Ramai yang nak tahu ni permulaannya di PPV mana, apa cerita semasa awal-awal dulu PKP 1 dahulu. Okey. So untuk perjuangan melawan COVID ni kan, so saya start sebenarnya dengan hashtag Dr. Aizul Fight COVID, yang mana hashtag ni saya mulakan bermulanya pandemik ni. Saya buat banyak program, termasuk program swab test seluruh Malaysia. So saya juga ada terlibat dengan banyak tempat, sama ada di klinik saya sendiri dan juga di luar seperti di Johor. So saya melibatkan secara aktif dalam melakukan swab test dan juga sebagainya. Yang kedua, bila masuk musim vaksin, maksudnya vaksin diperkenalkan, saya terlibat secara aktif dalam program imunisasi kebangsaan, yang mana saya daripada grup UNI Klinik dan juga bersama bersama tim saya daripada UNI Klinik, kami sebagai healthcare organizer, yang mana kita organize program imunisasi vaksin kebangsaan yang diberikan kepada orang ramai, yang mana kami sekarang ni mempunyai beberapa PPV, Pusat Pemberian Vaksin, iaitu saya sebenarnya baru balik daripada MUA tadi. Daripada MUA saya straight away ke sini dan juga akan ke MUA semula sekejap lagi, dan juga kita ada vaksin di Pusat Taman Tamadun Islam di Kuala Terengganu dan juga di PWTC juga. So kita ada tim daripada UNI Klinik yang mempunyai lebih kurang 36 branches lah di Malaysia ni. So saya terlibat secara langsung juga. Banyak ya. Tengok tu daripada MUA sebenarnya datang ni, katanya doktor kata esoklah baru gerak balik ke sana. Tapi ni tengok gigih semangat. Tengok dengan doktor pandai menggayakan dari segi pakaian dia, fashion terbaik. Tengok tadi macam nak berduet dengan Syah Zikir nanti doktor. Wah, lepas ni kita boleh keluar dengan Syah tadi kan. Okey, baik-baik ni doktor. Ni ramai juga yang tertanya bagaimana dari segi penerimaan. Penerima macam mana pemilihan penerima vaksin ni, kita perlu tengok juga awal-awal dahulu orang ibu mengandung tak boleh terima vaksin lagi. So cerita dia macam mana dari segi pemilihan? Okey, so daripada segi pemilihan vaksin ni, kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya, kenapa sesetengah orang lambat diberikan vaksin, ada setengah orang lebih cepat diberikan vaksin. Sebenarnya dia mengikut fasa. So sebenarnya kita ada 3 fasa, iaitu fasa yang pertama diberikan kepada frontliner ataupun anggota keselamatan seperti doktor, askar, polis dan juga sebagainya. Dan juga yang kedua diberikan kepada mereka yang mempunyai latar belakang penyakit ataupun berusia warga emas lah, warga yang lebih tua, dan juga yang fasa 3 untuk mereka yang lebih sihat. Sebab risiko mendapat jangkitan COVID ni adalah lebih kepada mereka yang ada comorbidity lah kita panggil. Maksudnya comorbidity ni dia ada penyakit-penyakit lain risiko, dan juga ada risiko lain, dan juga yang berusia lebih tinggi. Yang berumur. Ada mana tendensi untuk dapatkan jangkitan tu kesan dia lagi kronik berbanding dengan individu-individu lain lah. Okey, baik. Jadinya kalau kita tengok pula vaksin ni kan, dekat PPV ni ada setengah PPV memang dia ambil jenis yang A, ada setengah PPV B, ada yang setengah PPV pula dua-dua pula AB pula. Macam mana pula dari segi pemilihan vaksin ni? Dari segi pemilihan vaksin sebenarnya kami sebagai healthcare organizer sebenarnya bukanlah kami yang memilih, tapi kami mengambil vaksin tu sebenarnya daripada pihak Kementerian Kesihatan, sama ada di hospital kerajaan ataupun di klinik kesihatan. So kami ambil pagi-pagi tu, biasa kita ambil vaksin dululah, dia punya proses, bawa ke PPV, dan vaksin tu kita akan tahu pada masa tersebutlah sama ada diberikan AstraZeneca ke, sama ada diberikan Pfizer ataupun Sinovac ataupun sebagainya. So sebab tu bila kita dapat dapat vaksin daripada MySejahtera punya notification, biasanya dah diberitahu kan vaksin jenis apa semua kan. So biasanya kita bukan tiada pilihan, tapi jangan risau sebab semua vaksin terbukti berkesan dan juga selamat untuk digunakan. So jangan risau tentang vaksin apa yang kita dapat.
Iyalah, kita punyalah kata jangan risau, tapi ada juga segelintir daripada kita doktor risau. Betul. Dia pula tengok kalau grup-grup yang mana di kawasan pedalaman sikit tu, dia ada grup bawang dia kata apa, vaksin ni yang bagus. Lepas tu ada pula yang macam-macam lah ragam, dia pergi kat tempat PPV tu minta vaksin yang dia nak. Macam mana pengalaman doktor sendiri berdepan dengan ragam-ragam rakyat Malaysia? Antara ragam yang kita selalu jumpa lah, sebab tanpa kita sedar sebenarnya ada beberapa gerakan macam di Telegram ataupun di WhatsApp group ataupun di social media yang mengatakan vaksin ini lebih bagus daripada vaksin ini ataupun vaksin ini lebih bagus daripada yang itu. So sebenarnya bila kita ke pusat vaksin, kalau kita perasan kan, selalunya kita akan diberikan consultation oleh doktor sebelum kita membuat keputusan untuk mengambil vaksin. Dan juga ingin saya tegaskan di sini, minggu lepas saya dijemput ke Selamat Pagi Malaysia untuk bercakap tentang vaksin. So saya ada post beberapa video di social media, TikTok dan juga Instagram. Tapi dekat dalam tu surprisingly sangat ramai, bukan kita kata anti vaksin lah, mungkin belum menerima vaksin, yang mempertikaikan lah kenapa kita perlu memberikan konsen kebenaran sebelum diberikan vaksin. Adakah vaksin itu tidak selamat? Sebenarnya bukan. Sebenarnya itu adalah prosedur yang biasa untuk mana-mana prosedur di hospital ataupun di klinik kan. Bila kita buat prosedur seperti pembedahan ataupun medical prosedur yang mempunyai sedikit risiko, kita biasanya akan diberikan informed consent, yang mana kita diberikan kebaikan dan juga keburukan tentang sesuatu tersebut, dan adalah menjadi tanggungjawab kita sebab kita dah diberikan kebaikan dan juga keburukan dari segi apa yang kita nak ambil, dan kita bertanggungjawab ke atas diri kita sendiri. Bukan bermaksud kita lepas tangan, pihak doktor lepas tangan untuk memberikan vaksin yang bahaya. Alright? Bukan macam tu. Ya, itu jugalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk menjaga negara kita ni supaya semuanya sihat, berada dalam keadaan baik hendaknya. Jadi kenalah percaya, kita kena ada semangat cintakan negara. Bila ada perasaan cintakan negara dalam diri kita tu, kita ada pegang satu tanggungjawab yang kuat. Betul. Kan doktor? Dan juga doktor ni ada juga yang ragu-ragu lagi kan. Ragu-ragu katanya vaksin ni betul ke macam mana, katanya bila dah ambil vaksin ada yang salah faham. Yang kurang faham pun dia juga. Sebab apa? Bila kata ambil vaksin, dia kata saya kebal doktor. Saya kebal, lepas ni tak ada jangkiti COVID. Jadi sebenarnya itu ada salah faham. Jadi perlukan pencerahan. Kalau boleh doktor kongsikan. Alright, so sebenarnya walaupun kita mengambil vaksin, saya gunakan analogi di sinilah. Contohnya bila kita berperang, kita tidak mempunyai defense mechanism, ataupun kita tak ada tentera ataupun jentera ataupun askar yang melindungi diri kita, kita akan musnah lebih awal dan kemusnahan itu lebih teruk. So sama, bila kita mengambil vaksin, fungsi vaksin ni bukanlah ubat. Walaupun dah banyak diterangkan, tapi ada banyak pihak lagi yang salah faham mengatakan vaksin ni adalah ubat. Sebenarnya vaksin ini adalah prevention, yang mana kita nak mengelakkan kita daripada terkena jangkitan yang lebih teruk. So biasanya badan kita bila dapat vaksin tu, dia akan develop the antibody. Maksudnya antibody ni kita punya askar dalam badan kita, yang mana bila virus COVID ni masuk je, dia dah senang nak recognize, oh ini kuman ni, ini kuman ni tak bagus ni. So kita kena lawan. Sama ada kita askar kita tu gagal ataupun berjaya melawan virus tersebut, itu adalah different thing. Tapi definitely bila kita melawan, ada askar yang melawan tu, dia punya tahap keseriusan tu agak akan berkurang lah berbanding dengan yang tidak mengambil vaksin. Dan kalau kita perasan sekarang di page Kementerian Kesihatan Malaysia juga, kalau kita perasan memang sekarang ditunjukkan kan stage 1, 2, 3, 4, 5 tu kebanyakannya stage yang teruk tu dia punya golongan yang tidak mengambil vaksin berbanding dengan golongan yang mengambil vaksin. Itulah dia penjelasan. Jadi kena faham ya, bila kita dah terima vaksin lengkap, jadi bukan kita takkan jangkiti langsung dengan COVID, tapi risiko dia berkurang daripada kita boleh dapat yang peringkat ketiga, keempat, kelima, kita mungkin satu atau dua sahaja. Ya, yang itulah perlu kita faham. Kalau nanti kan adalah yang confuse ni. Tapi itulah cabarannya nak sampai herd immunity ataupun kelompok immunity kelompok. Kan immunity kelompok ni macam mana, kalau macam doktor sendiri macam mana nak pastikan yelah orang ni asyik-asyik nak kongsi yang grup yang sebelah, bukannya daripada KKM ke apa, mesti nak sumber-sumber yang tak sahih. Jadi lagi-lagi satu, bila ada anti vaksin, persatuan anti vaksin ni, mesti doktor geram kan kalau baca post. Kan doktor tengok kan kat media sosial, bukan main lagi anti vaksin ni, pompang. Tapi lepas tu bila buka macam-macam kemudahan,
Bila fasa 1, fasa 2, seronok pula nak tukar. Dia tak nak ambil vaksin juga doktor, tapi nak tukar dia punya tu sijil, maknanya dapat sijil dekat MySejahtera. Bagi pandangan doktor sendiri, macam mana nak menghadap ni? So, saya juga di UNI Klinik kan ada memberikan vaksin kepada mereka yang ingin mengambil vaksin di klinik, dan saya juga ada banyak terima panggilan, terima DM daripada golongan yang macam ni. Dia kata, boleh tak saya datang, saya bayarlah 1,000 ke 3,000 ke, tapi tak nak injek vaksin. Kita just nak notification dekat MySejahtera tu saja. So memang kita tak buatlah benda-benda macam ni, kerana sebenarnya untuk mereka yang saya nak sebut anti vaksin ni pun macam serba salah kan. Saya rasa golongan yang saya suka klasifikasikan sebagai golongan wait and see lah kot rasanya. Dia orang masih lagi menunggu sebenarnya. Dia orang nak, tapi dia orang masih menunggu sebab ni benda baru kan. So benda baru ni biasanya memerlukan pemerhatian, dan ada setengah orang ni susah nak menerima benda yang baru kan. So pada saya mungkin mereka masih lagi menunggu untuk menerima vaksin tu, nak tengok orang lain dulu ambil macam mana. Tapi tak apa, sebab apa yang kita inginkan, herd immunity ni adalah peratusan orang yang mengambil vaksin tu yang banyak untuk melindungi mereka yang tidak mengambil vaksin. Maksudnya bila ramai dah mengambil vaksin, virus itu akan lebih akan lebih lemah, dan juga mutation tu berkurangan. So bila ramai yang dah divaksin, kuranglah risiko untuk munculnya varian-varian yang baru dan juga sebagainya. Seronok tu lah bila katakan wait and see, golongan yang wait and see tu, itulah yang keluar kata tu apa, yang terima vaksin semua ni tikus putih, tikus makmal katanya lah. Ada juga doktor ada terima juga yang kata-kata macam tu ya. Tikus makmal, macam mana ni kita nak sucikan pemikiran mereka ni? Alright, okay. So sebenarnya untuk vaksin Pfizer, beberapa hari lepas pada 23 Ogos, sebenarnya pihak FDA, US Food Drug and Administration, tidak approve bahawa vaksin Pfizer ni boleh digunakan dan juga selamat untuk yang berumur 16 tahun yang ke atas. Dan juga under emergency authorization, maksudnya digunakan dalam pandemik ni lah, dalam public health emergency. So pandemik sekarang ni kita tak ada lagi apa-apa ikhtiar yang lebih baik daripada vaksin. So that's why vaksin tu diklasifikasikan sebagai for use of under public health emergency. Okay? So sebenarnya kita bukan tikus makmal. Sebenarnya kajian bila dalam bidang perubatan ni, kajian ni adalah sentiasa dilakukan. Maksudnya daripada awal tu kajian tu dikumpulkan. Cuma dalam keadaan pandemik ni, FDA membuat keputusan bahawa penggunaannya selamat dan juga boleh digunakan untuk masa emergency ni. So benda ni biasanya akan di-renew untuk setiap beberapa bulan untuk memastikan keselamatan dan kajian tu berterusan. Ya, itu penjelasan dia. Jangan anggap ya anda tu sebagai tikus makmal pula, ada pula macam tu ini. Tapi doktor ni kita nak berehat seketika. Tapi sebelum tu, sebab apa kita akan bersama dengan doktor lagi di hujung segmen nanti, segmen yang ketiga untuk rangkuman.